Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam tengah hari. Ni 4 orang ni je lah. Apalah. Okey, baik, untuk hari ni kita akan tengok yang berikutnya dalam bab yang ketujuh, iaitu berkaitan dengan titik tengah. Okey, sebelum ni kita tengok jarak. Okay, hari ni kita tengok titik tengah. Okey kah? Ke mau ni? Mau yang jarak lagi ni? Titik tengah tidak sesusah jarak lah. Okey, tu Dennis bukan demam ke tu? Okey, sudah. Sikit. Lama-lama jadi bukit. Okey, baik. Jadi untuk titik tengah, kamu semua sudah buat ni? Senang kan titik tengah? Untuk yang awal-awal ni senang lah, boleh faham kan titik tengah tu apa kan? Boleh ciga. Kan? Okey. Sudah buat kah? Kalau sudah buat, ada mana yang perlu dibincangkan dulu? Saya ikut kamu je. Kan kita go through satu by satu lah kan? Satu by satu, one by one. Okey, baik. Dalam raja berikut, tentukan titik tengah. Okey. Tadi ada yang message tadi, cikgu perlu jalan kerja ke? Okey, ada soalan dia gini. Kalau markahnya satu markah, maka tak perlu jalan kerja. Terus dapat jawapan dia, terus tulis jawapan je. Kalau ada markah 2 markah, kena adalah jalan kerja. Tapi dalam latihan biasa, kita kena berlatih supaya buat jalan kerja lah. Sebab kita tak tahu markah soalan tu berapa. Kadang-kadang 2 kan, kadang-kadang 3 markah. Jadi kalau kita buat jawapan sahaja, tidak ada jalan kerja, rugilah kita. Okay? Jadi titik tengah bagi garis lurus PQ. Kita tengok PQ, P ke Q. Ni macam mana mau tahu titik tengah ni? Ni pun boleh nampak sudah kan, B. Okay, boleh nampak. Jadi kita kira, ada kaedah dia lah. Sebenarnya kamu boleh teka ataupun kita kira dia punya berapa ni, jumlah petak dia tu 2, 3, 4, 5. Daripada Q pun 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 dari kiri dan 5 dari kanan bertemu di titik B. Jadi itu adalah titik tengah. Jawapannya B. Okay. Dari segi pengiraan, macam mana boleh tahu? Kita ambil semua ni daripada P ke Q ni, kita kira berapa jarak dia. Kita kira berapa petak dia. Kan ada berapa petak dia ni, P ke Q. Kita kira ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 10 apa? 10 unit lah. Unit dia, unit perkataan unit ni. Jadi kalau titik tengah, bagi 2 lah. Kan titik tengah kan dia membahagi 2. Jadi 10 unit bagi 2. Jadi jawapannya mestilah titik yang berada pada 5 unit dari P dan 5 unit dari Q. Jadi daripada P ni kira 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sinilah. Okey. 5 unit dari P dan 5 unit dari Q. Kalau dari Q pun samalah. 1, 2, 3, 4, 5 juga. Jadi B lah titik tengah. Ini yang saya kata ni, inilah jalan kerja saya kata. Ni. Kalau soalan dia 2 markah, kamu kena buat lah ni. Kalau 1 markah, tak payah buat yang jalan kerja ni, tak payah. Okay. Jadi macam dia buat lah. Ni jalan kerja dia. Boleh? Jadi boleh, saya rasa yang B pun tak ada masalah kan. Sama je. Cuma ni ada ukuran dia lah. Kalau tak ada kotak, tak ada petak-petak tu, dia buat ukuran dia.
Dia bagi ukuran 5 meter, 5 meter. Jadi PQ, tengok PQ di hujung-hujung ni. Sama macam tadi lah. Jadi di tengah-tengah dia mesti jarak dia 5 meter kiri, 5 meter kanan. Jadi mestilah titik B yang di tengah-tengah. Okay? Jalan kerja dia sama. Jadi 5 tambah 5 jadi 10. Lepas tu 10 bahagi 2 sama dengan 5. Okay? Jadi maksudnya titik tengah itu berada pada 5 meter dari P. Ataupun 5 meter dari Q. Okay? Boleh? Boleh. Ramai sudah? Ramailah sikit kan? 5 lagi ramai daripada 4 kan? Okay, baik. Olimpik jugalah kan? Kelas tu pun kelas juga kan? Tak apa. Okay, baik. Yang kedua. Okay, sebenarnya titik tengah dia ada rumus dia lah. Tapi kalau rumus ni tu sebaik-baiknya tak payah hafal lah. Maksud dia titik tengah ni dia rumus dia ni lah. Dia kalau kamu hafal rumus dia menyusahkan kamu. Okay, jangan hafal. Maksud saya jangan hafal tu nanti saya bagi tahu apa maksud jangan hafal. Saya bagi contoh mudah lah kan. Titik tengah. Bila kita cakap pasal titik tengah titik ping pula. Benda lain lah. Titik tengah. Okay, bila cakap pasal titik tengah, kalau saya bagi contoh lah kan, ada satu titik A contoh, dan ada lagi satu titik B sini. Okay, ada A dan B. Dan saya buat sini nilainya 1 contoh ataupun saya label A di atas lah supaya tak pening sikit. Jadi A di atas, B sini. Contohnya di A tu nilainya 1, di B tu nilainya contohnya bagi 3 lah kan. Jadi kamu rasa nilai yang di tengah-tengah tu berapa nilai dia? 2 lah. Betul, 2 lah. Ya, jadi persoalannya, apakah jalan kerja? Kamu ada nilai 1, kamu ada nilai 3, macam mana boleh tahu 2? Dari segi jalan kerja, dari segi logik memang 2 lah. Tapi dari segi pengiraan macam mana boleh buktikan dapat 2 ni? Apa? 3 tolak 1? Gitukah? Okey, kita ambil contoh lain lah. Kalau 3 tolak 1 pun kebetulan jadi 2. Kita ambil contoh lain okey. Saya ambil contoh contoh yang lebih ni lah. 6 sini. Di tengah-tengahnya di hujungnya tu 8 contoh Jadi di tengah-tengah ini kamu rasa jawapannya mestilah 7 Semua orang tahu 7. Okey. Jadi persoalan ni macam mana dapat 7? Macam mana kita boleh kira nilai 7 tu? Kalau 8 tolak 6 dapat berapa? 8 tolak 6 dapat berapa? 2 kan? Dapat 2, bukan 7. Jadi macam mana dapat 7? Kalau kamu perasan, cuba kamu try yang hujung 8 tambah dengan 6 dulu. Okey, saya tambah. Kalau tambah dapat berapa ni? 8 campur 6 dapat berapa? 14. Kalau titik tengah maksudnya dia sama panjang kan? Kena bahagi berapa? 2. Bagi 2. Cuba try. 14 bahagi 2 dapat berapa? 7. Jadi kesimpulan dia, titik tengah ni sangat mudah. Konsep dia kita tambah hujung dengan hujung. Tambah dulu, baru kemudian kita bahagi 2. Bagi 2 tu sebab dia berada di tengah. Kena bahagi 2 lah, sama panjang kan kiri dan kanan. Jadi sebenarnya sebab itu dapat 7 di sini. Okey. Jadi kalau kamu tolak 8 tolak 6, 8 tolak 6 tadi dapat 2. Yang ini sebenarnya kita cari apa ni 2 ni? 2 itu adalah apa? Dia punya apa ni? Jarak. Kalau tolak, sebab itu kita belajar tolak dulu jarak. Jarak tu maksudnya kita tolakkan antara 2 kedudukan. Yang besar tolak yang kecil, dapatlah 2 jarak dia. Dia dapat 2. Maknanya kalau tolak dapat jarak. Kalau tambah dan bahagi pula dengan 2 dapat titik tengah. Okey? Jadi itulah intro ataupun untuk membezakan antara jarak dengan titik tengah. Jadi dalam rumus dia, sebab itulah rumus dia ada tambah dan bahagi 2. Tambah dan bahagi 2.
Dia tak ada tolak sudah dalam titik tengah. Okey. Jadi kita tengok yang pertama. Okey, yang pertama soalan nombor 2 ni. Okey, yang pertama dia suruh nyatakan koordinat titik tengah bagi AB. Yang pertama AB. Okey, kalau kamu tengok AB. Mula-mula sekali, okey, kamu label tu AB. Okey, AB kalau saya jadi kamu dulu, saya labelkan dulu dia punya koordinat dia. Berapakah koordinat A? Kalau kita ingat cara baca dia, kita baca X dia dulu 2. Baru kita baca Y dia 8. Jadi 2 8. Jadi di sini saya buat 2,8. Okey. B, okey, B tanda dulu dia punya koordinat dia, label dulu. Jadi di sini tengok paksi X dia di bawah ni 6. Paksi Y dia adalah 8, sama macam tadi lah 8. Jadi 6,8. Okey, kalau tentang titik tengah biasanya kita kalau mahu mudah kerja, label dulu koordinat. Jangan terus pakai rumus ni. Label dulu koordinat Okey, bila sudah label, soalan dia mahu cari titik tengah. Macam saya bagi tahu tadi, kalau soalan itu satu markah, kamu dapat straight away lah, dapat terus. Dapat jawapan dia di sini, titik tengah dia kamu sudah tahu 4, baca saja kan daripada paksi dia 4,8. Kan titik tengah. Kalau satu markah boleh terus tulis jawapan ini. Tapi kalau markahnya 2 ataupun 3, 2 lah biasanya titik tengah, maka kamu kena ada jalan kerja dia. Cara dia, yang pertama tadi kita sudah label. Okay, cara dia label dulu. Lepas tu konsep dia ambil sahaja nilai yang X dengan X. Ni nilai X ni 2 dengan 6, tambahkan dia. Maksud saya dengan bahasa kampungnya, depan tambah depan bahagi 2. Lepas tu yang sebelah ini, sebelah kanan ni, belakang tambah dengan belakang bagi 2. Jadi cara dia sama dengan, okey, buat kurungan besar. Jadi sekarang kita mahu kira dia punya X duluan. Jadi 2 dengan 6. Jadi 2 tambah dengan 6. Okey, per dengan 2. Okey. Ingat konsep asas dia titik tengah kena tambah bagi 2. Inilah kita apply sekarang ni. 2 tambah 6. Okey, 2 tambah 6 tulis sini bahagi 2. Ini baru nilai X dia. Maksudnya baru sebelah depan ni. Sebelah depan, sebelah depan. Okey. Sebelah belakang dia koma, buat koma dalam bentuk koordinat kan. Dia ada koma di tengah kan. Jadi koma belakang dia dengan belakang. Belakang tambah belakang bagi 2. Senang je. 8 tambah belakang bagi 8 tambah belakang pula. 8 tambah 8 bagi 2. Jadi sini kita sudah ada jalan kerja. Inilah yang saya kata jalan kerja. Kalau kamu ada yang ini, kalau soalan dia 2 markah, kamu akan dapat 1 markah di sini. Okey. Sini ni yang penting ni. Jadi sekarang ni kita tengok dia punya jawapan dia. Tadi sudah ada kan 48. Kita cek lah. 6 campur 2 jadi 8. 8 bagi 2, 4. Macam betul sudah ni. Di sini 8 campur 8 tak payah guna kalkulator, tak apa. 8 campur 8 jadi 16. 16 bahagi 2. 16 bahagi 2, 8. Jadi betul lah kita punya sangkaan. Assumption kita betul lah 4,8. Jadi jalan kerja dia di sini. Yang rumus ni sebenarnya, inilah maksud saya tadi tu. Kamu hanya perlu cari 2 koordinat, label dulu. Lepas tu yang depan dengan depan tambahkan, bagi 2. Yang belakang dengan belakang tambahkan, baru bagi 2. Buat jalan kerja, dapat jawapan dia. Very simple lah. Okay, saya hanya tunjuk satu je lah. Yang lain tu dia basically sama lah. Boleh? Jadi titik tengah label lah. Yang first kali label koordinat. Tapi kalau salah label, salah lah. Maksudnya kalau terbalik kamu label lah. Contoh 2 sepatutnya di depan sini, tapi 2 kamu letak belakang, 8 letak di depan, maka memang salah automatik lah. Semua jalan kerja dia tu tak betul. Jadi kena betul dari awal.
Kalau betul dari awal, at the earliest stage baru okey pada final answer kamu lah. Okey. Sebelum tu, sekejap, saya share jawapan di grup dulu lah. Okey. Setakat ni ada apa-apa mahu tanya pasal titik tengah? Belum lagi. Belum lagi. Belum sampai masa lagi. Okey. Yang lain? Amalina, JN, Safira hilang sudah. Hafriz. Tiada, Oh ya. tiada ciga. Tiada Tidak. Okey. Maknanya bolehlah kot untuk yang awal-awal tu bolehlah. Jadi yang lain tu sebenarnya dia hanya sebenarnya titik tengah itu je lah. Kita habis sudah ni. Titik tengah rumusnya itulah, tambah depan dengan depan bagi 2, belakang dengan belakang tambahkan bagi 2, itu je. Cuma sekarang ni kita tengok apa jenis-jenis soalan yang boleh ditanya. Pattern-pattern soalan. Okey, yang ini. Tentukan koordinat. Koordinat titik tengah bagi garis lurus yang berikutlah. Okey, PQ ni saya tunjuk satu lah. Okey, PQ ataupun saya tunjuk yang garisan lagi panjang lah kan. Kalau yang pendek PQ ni saya rasa kamu boleh teka titik tengah dia kan. Mestilah sini kan. Kita cari yang panjang. Yang panjang contohnya kalau TU tu ataupun WV lah kan. Ni seronok. WV tu ya boleh lah. WV. Tapi WV ni menegak. Kita cari yang menyerong. Yang menyerong, yang miring sikit dia punya, yang condong sikit. TU lah. Okey, TU. Okey, TU. Yang ini. Okey. Buatlah garisan dengan pensel dulu ke apa. Jadi kita mahu cari tengah-tengah. Sebenarnya kita boleh teka lah. Tengah-tengah tu kalau kamu tengok dia memang sinilah ni tengah-tengah. Sinilah tengah-tengah dia. Okey. Tapi step dia tadi ingat kena label. Label. Okey, labelkan T. Okey, T baca dia dari X dulu, bawah dulu baru atas. Bawah dia 2, kiri dia 2 jadi 2,2 ni kena tahu lah. U, okay, U di sini. Tengok dia X dulu Baca dari paksi X dulu. 6, negatif 2. 6, negatif 2. Yang label-label koordinat ni okey? Semua okey? Boleh. Okey. Kan label-label tu rasanya baca je daripada graf ataupun daripada paksi-paksi X dan Y lah. Okey, jadi tengah-tengah dia samalah. Ini saya rasa saya buat dengan cepat lah kan. Sebab rasanya sudah tahu. Jadi depan kita ada 2 koordinat. Jadi depan dengan depan tambahkan bahagi 2 kan. Yang belakang 2 tambah dengan negatif 2 baru bahagi 2. Jadi step dia senang ditulis je. 2 depan dengan depan dulu. Jadi 2, okay, 2 tambah dengan 6. Okey, bahagi kemudian dengan 2. Okay, itu yang pertama, yang depan. Yang belakang dia, koma. 2 tambah negatif 2. 2 tambah dengan, okay, bila tambah dengan nombor yang ada tanda lain lagi, tanda negatif, buatlah kurungan kecil, negatif 2 dalam. Okey. Sama juga bahagi dengan 2. Jadi tutup kurungan. Sebenarnya, tutup kurungan ni sebab dia ada anak-anak kurungan kan. Sebab kalau orang belajar nanti tinggi-tinggi dia guna kurungan yang segi 4 lah sudah. Sebab dalam segi 4 ni maksudnya ibu ataupun parent punya kurungan, bracket. Okay, square bracket. Yang ni round bracket lah. Ibu dia besar segi 4. Kalau anak dia tu yang bulat-bulat. Tapi tak apa, itu tak penting. Yang penting ada kurungan lah. Okay, ada kurungan. Jadi 2 tambah 6 jadi 8.
Okey, ini kalau kamu tulis ini dapat 1. Ini kena ingat dapat 1. Jadi kamu boleh terus kira lah. 2 campur 6 jadi 8. 8 bagi 2 dapat 4. Kan? Ya. Okey, boleh terus je kira. Cuma kalau kamu memang jenis yang memang suka kalkulator, ini saya kena tunjuk lah sebab ini pengalaman saya mengajar kelas Mutiara. Walaupun kelas Mutiara pun saya kena tunjuk juga. Ada pelajar dia tulis macam ni. Okey, dia tulis macam ni. Sorry saya pakai spek ni sebab cahaya fotografi tu dia mata saya tu jadi panas sudah. Tak tahulah sebab apa. Mungkin terlalu lama kali menghadap. Okey, 2 campur 6. Dia tulis macam ni. 2 campur 6 per dengan 2. Lah, dia tulis macam ni. Terus dia tulis. Ataupun dia buat bahagi 2. Cuba tekan sama dengan. Dia dapat 5. Kenapa jawapan dia tak jadi 4, dia jadi 5? Kenapa? Apa yang berlaku dalam bila kamu type macam ni? Siapa tahu masalah? Kalau kalkulator kan kamu type macam ni kan? Sepatutnya dia kena ada kurungan ni. Baru dia akan jadi 4. Kalau kamu letak kurungan di sebelah kiri 2, kurungan di sebelah kanan 6 itu, baru tekan sama dengan baru dapat 4. Tapi kalau begini dapat 5. Dalam kalkulator kamu kalau tak ada kurungan, itu maksud dia akan bahagikan dulu. Jadi dia akan buat 6 bahagi 2 dulu ni dalam sistem kalkulator tu. Jadi 6 bahagi 2 berapa? 3. 6 bahagi 2 3 kan? Kan? 3 kan? Jadi 3 tambah 2 patutlah 5. Jadi dalam kalkulator kena hati-hati bab-bab kurungan. Untuk selamat seperti yang saya beritahu selalu, kalau nombor itu panjang, tak kisahlah berada di atas ke, dia berada di bawah ke, nombor itu panjang lebih daripada satu sebutan, letaklah kurungan kiri dan kanan dia. Dalam kalkulator maksud saya. Kalau dalam menulis ni tak perlu, masa type kalkulator tu yang penting. Jadi untuk membetulkan keadaan sepatutnya 2 buat kurungan dulu. 2 tambah dengan 6 tutup kurungan, baru tekan per dengan 2, baru dapat 4. Ini sangat, kesilapan ini sangat biasa saya ni lah jumpalah. Dalam exam pun ada lagi yang buat begini dulu lah, tahun lepas Okey, jadi itu adalah untuk yang X. Jadi ini saya buat koma. Okey, yang di sini pun sama. Ni positif, negatif. Tapi itulah, kalau kamu boleh ingat kan, tambah dengan negatif, tambah dengan tolak, dia bertemu jadi apa? Kalau kamu ingat ni senang. Jadi tolak kan? Betul. Jadi 2 tolak dengan 2 kosong lah. Bila kosong di atas, bahagi dengan apa-apa, whatever di bawah tu berapa nilai dia, kosong bahagi 2, kosong lah juga kan? Jadi kalau siapa boleh ingat dia punya, boleh buat dengan cepat begitu, maka senang dia dapat jawapan dia. Tak payah guna kalkulator, dia memakan masa lah. Okay? Jadi di sini kan, bila sudah tidak ada kurungan kecil dalam dia tu, saya boleh buat kurungan bulat lah. Sebab tidak ada lagi anak-anak kurungan yang belum selesai. Semua sudah selesai. Okay? Jadi jawapan dia mesti ada kurungan. Boleh setakat ni? Boleh. Okey, ni simple. Jadi yang lain tu pun samalah. Maksudnya apa tu? Kaedah dia sebiji sama, cuma kedudukan dia lain lah. Titik-titiknya tu lain. Okey, kalau okey angkat tangan. Okey lah kan? Okey. Habis tentang yang ini. Jadi nombor lain yang 3B, C, D ataupun 3A, B dengan D tu kan buat sendiri. Okey, samalah juga dengan nombor 4 ni pun ni pun sama je.
dia tak bagi gambar rajah pun, kita tahu sudah teknik dia. Yang penting teknik dia tahu. Teknik ni depan-depan, belakang-belakang bahagi 2 kan. Jadi saya rasa tak perlu tunjuk, yang ni pun sama je. Jadi yang ni dia buat macam mana? Tengok dia buat. Ni depan dia kan, depan ini pun depan dia. Jadi sebelah kiri ni depan ni tambah dengan sebelah depan ni. Dia buat ni tambah dengan depan ni. Okay, baru bagi 2. Dan yang ini belakang dia dengan belakang yang ini tambahkan baru bagi 2. Jadi jawapannya tu pun inilah jawapan dia. Okay. Jadi ini saya tak go through very specifically lah. Kan? Ke macam mana? Ke mau juga saya sebut ni? Saya tunjuk satu-satu ni. Perlu tunjuk? Tak perlu kan? Kalau perlu bagi tahu. Entah ke tak? Entah. Teknik dia sama. Teknik dia kamu ambil je kalau ada 2 titik, 2 koordinat kan. Yang ni saya anggap dia depan. Saya guna perkataan depan lah. Tak tahulah, mungkin depan kamu maksud kamu yang di belakang. Saya guna yang saya panggil ni, saya panggil depan. Ni depan. Yang ni saya panggil dia depan. Yang di sebelah kanan tu saya panggil dia belakang. Kenapa saya panggil belakang? Sebab dia ditulis kemudian. Dari belakang lah. Yang ditulis awal-awal mesti dari depan dulu, dari kiri kan. Kan? Jadi itu yang sebab nama depan belakang tu. Yang ini satu di belakang ini, satu di belakang ni belakang lah. Saya namakan dia je belakang. Tapi tak apalah kalau kamu boleh guna kalau kamu guna istilah lain pun, yang penting teknik dia tu betul. Jadi sama juga dengan yang soalan, ambil satu lagi lah contoh C kan. Depan dia 3 dengan 5. Jadi 3 dengan 5 tambahkan boleh kira dalam kepala je pun. 3 tambah 5 jadi 8. 8 bagi 2, 8 bagi 2 4 kan. Jadi kita tahu sudah jawapan di depan tu mesti 4, di belakang lagi. Okay, 1 tambah 1 2. Kan 1 tambah 1 2. 2 bagi 2 1. Jadi jawapan akhirnya tu pun kita sebenarnya boleh teka secara kasar lah. Kita cek nanti betul ke tidak ni dengan jawapan kita. Dalam kepala kita boleh kira duluan lah. Sebab benda yang tambah dengan bahagi itu benda yang basic lah. Okay, jadi saya yang C tu dan yang lain tu kamu try lah. Okay, baik. Itu adalah pattern soalan aras yang rendah. Aras rendah maksudnya straightforward. Siapa ni? Straightforward. Kita pakai rumus, tak payah fikir banyak, pakai rumus terus dapat jawapan. Tapi soalan nombor 5, kita tengok soalan nombor 5. Ni dia up sikit lah. Okay, soalan nombor 5. Raja di bawah sekejap. Kamu okey ke? Ke mau berhenti kejap? Hello? Okay, kalau diam tu maksudnya okey lah. Okay, nombor 5. Gambar rajah sini tak berapa jelas sebab ini dia copy paste daripada soalan buku teks. Jadi buku teks kamu ada ni soalan buku teks saja di Jom Cuba 7.2. Cari di sana Jom Cuba 7.2. Okay, baik, nombor 5. Rujuk raja di bawah. A ialah titik tengah. Okay, A adalah titik tengah bagi garis lurus PQ. Dan B ialah titik tengah bagi garis lurus QR ataupun RQ. Okay, soalan dia minta tentukan koordinat P dan R. Maksud dia mahu cari yang ini, P,
dan yang ini. Maknanya dia mau cari yang hujung ni, bukan titik tengah ni dia mau cari ni. Dia mau minta kamu cari yang hujung dengan hujung ni. Tapi masih lagi kita bercakap tentang titik tengah. Jadi apa-apa soalan, kamu kena highlight apa yang pernah kamu dengar. Kamu pernah dengar titik tengah kan? Jadi mesti dia ada kaitan dengan rumus titik tengah. Jadi itu adalah key word dia. Okay, keyword dia. Okay. Jadi bila kita tengok gambar, tengok gambar, dia bagi ada paksi ada 3, tiba-tiba ada nilai 3 di sini. Kalau saya zoom lagi, okay, sini 3. Ni paksi Y Di sini QX dia, okay, adalah nilai dia adalah 4. Jadi di sini kan, ni satu lagi B dia tulis begitu negatif 2. Jadi first step, kamu mesti labelkan koordinat dulu dengan betul. Jadi kamu buat untuk titik A tu apa dia punya koordinat dia. Apa, koma apa. Apa, koma apa. Kena buat dulu. Kita boleh tahu tu, kita boleh tulis dia punya koordinat. Sebab dia bagi nilai dia sudah di sini. Kan? Jadi di titik A ni, kamu tahukah berapa? Apa mahu ditulis dalam ni? Siapa boleh tahu? Apa mahu tulis? 3 ni mahu tulis mana? 3 ni letak sebelah depan ke sebelah belakang? Belakang. Belakang 3. Okey, kita letak dulu. Depan dia letak berapa? Depan dia berapa? Ingat, kalau depan dia ni kita tengok nilai X dia, nilai yang di bawah dia. Pada paksi X ni, tengok paksi X ni. Kosong. Nilai di bawah titik dia tu di sini kan. X dia tu kosong lah, kan? Betul? Kan? Kosong kan? Jadi kosong lah nilai X dia. Jadi 0,3. Boleh? Boleh. Okey. Kalau kamu buat 3,0, ni salah. 3,0, ingat nilai depan dia nilai X. Adakah di bawahnya tu nilai 3? Tak ada. Nilai di bawah dia tu, ni paksi X ni kan, nilai mustahil kot 3 kat sini. Mesti kosong sini. Kan? Jadi kena check lah. Okey. Okey, yang P. P berapa? P, sorry Pak. Bukan P, Q. Macam mana mau tulis ni? Kita ada 4 kat sini kan? Dia ada label 4 tu. Jadi kita mau letak macam mana ni? 4 tu letak mana? Sebelah depan ke belakang? Depan. Sebelah depan. Okey, kita letak 4 sebelah depan. Saya guna warna biru lah. Okey, 4. Saya buat warna biru Okey, sini 4. Okey, koma. Kosong. Okey. Lepas tu kamu check lah. Betul ke 4 kosong? Okey, 4 adalah nilai pada paksi X. Memanglah 4 di paksi X. Jadi betul 4 di depan. Kosong adalah nilai pada paksi Y. Okey, tengok paksi Y dia di sini. Di sini kan. Jadi nilai titik itu berada di kosong. Okey, kalau tadi 3 di sini jadi kosong. Ketinggian dia kosong. Jadi 4,0. Jadi bila kamu buat dan kamu cek setiap yang kamu buat tu, nanti dia akan tak ada masalah nanti Jadi kita try lagi yang last sekali. Okey, yang di sini samalah macam tadi. Tengoklah kalau di sini, kalau segala titik yang berada di atas paksi Y ni, ni kesimpulan dia lah. Segala titik yang berada di atas paksi Y, dia bermula dengan apa di depan? Negatif. Apa? Segala titik yang berada di atas paksi Y yang menegak ni, bila kita tulis koordinat, dia akan sentiasa nombor berapa di depan ni? Kosong. Jadi tak payah fikir panjang. 0, negatif 2. Negatif 2 tu ambil sahaja nilai di sini. Letak sini. Macam tadilah di sini kan. Dia ini pun berada di atas paksi Y. Jadi 0,3 yang tadi. Okey. Jadi yang kalau titik itu berada di atas paksi X, tak kisahlah di mana-mana di atas paksi X, di belakang dia sentiasa kosong. Jadi tu kena ingat. Okey. Sebab tu senang kalau kamu ingat begitu kan, dia senang untuk dia lebih cepat kamu selesaikan masalah.
Jimat masa. Okey. Baik, jadi kita ada belum lagi jawab apa-apa. Kita ada maklumat dia dulu ni. Okey, jadi soalan dia hitung ataupun tentukan koordinat P dan R. Okey, kita tengok di kedudukan P dulu. P tu di sini Okey. Di sini saya buatlah label apa-apa sebab kita tak tahu dia punya nilai Y dia apa, nilai X dia apa, kita tak tahu. Dia tak bagi apa-apa. Itulah dia tanya kan. Jadi kita buat dulu label dia, ikutlah kamu mahu label apa. Kalau saya label saya AB lah saya guna. Saya memang suka tu lah. A, B. Okey. Kamu buatlah apa-apa label. Okey, tak kisah. Jadi kita tengok garisan ni Garisan ini PQ ni kita dibagi tahu titik tengahnya ada sudah ni. Kan? Titik tengahnya ada. Kalau titik tengah tak ada, kita ambil yang ini 4 kita tambah A baru bagi 2 dapat sini kan? Betul? Hello? Kamu boleh ikut ke tidak ni? Boleh ikut kan? Okey, gini. Okey, contohlah. Kalau soalan dia suruh cari titik tengah. Contoh ini yang ini tak ada. Contoh saya padam ini Ini saya padam. Ini saya padam. Contoh. Saya padam lah. Okey, contoh di sini P dia bagi. Contohnya saya bagi di sini negatif 2,5. Contoh. Okey. Macam mana kamu cari titik A? Ya. Kita hanya tahu titik A adalah tengah-tengah. Jadi macam mana kita cari titik tengah? Guna macam teknik tadilah kan? Jadi macam mana kaedah dia? Negatif 2 Okey, negatif 2 tambah 4. Okey, tambah 4 bagi 2. Ini yang pertama kan? Yang kedua? Di belakang dia? 5 tambah 0 bagi 2. Okey, 5 tambah 0 bagi 2 kan? Ini adalah cara mencari titik tengah. Nanti dapatlah berapa jawapan dia sini. Tapi kalau titik tengah tak ada, titik tengah ada, dia bagi sudah titik tengah. Yang ni tak ada pula. Kaedahnya sama je. Okey, kaedahnya sama. Kita guna juga rumus itu. Okay, kita try. Di sini A, B. Tak tahu ni. Di sini tak tahu, dia tak bagi. Okey, this is unknown lah, tak tahu. Yang A ni adalah tadi 0,3. Okey. Kaedah dia sama je. Jadi titik 0,3 ni kamu tulis 0,3 tu, itu jawapan dia kita sudah tahu. Sama dengan kaedah dia tadi dia mesti depan ni, yang depan sini titik paling hujung A depan dia dengan 4 ditambahkan. Jadi sama saja. A tambah dengan 4. Bagi 2 koma yang belakang lagi B dia. B tambah dengan 0 bagi 2. Sama je. Teknik dia sama. Cuma sekarang ni kita guna simbol A dengan B lah. Sebab itu kita tak tahu yang itu, kita kena cari. Okey. Jadi sekarang kita pisahkan. Yang ini tak nampak pula. Warna tak boleh, biarlah warna itulah. Okey, A tambah 4 bagi 2. Yang ini adalah sama dengan berapa? Ini sebelah kiri kan? Sebelah kiri ni kosong kan? Kan, kosong kan? Jadi yang sebelah kiri ataupun sebelah depan tu, saya samakan je. A tambah 4 per 2 dengan kosong itu, jawapannya memang sudah kosong. Kita tahu sudah kosong. Jadi kita samakan je lah. Jadi kita buat persamaan kita. A tambah 4 per dengan 2. Kita samakan je dengan kosong. Okey, jadi bila kita samakan dengan kosong, itu yang kita selesaikan depan dulu Yang depan dengan depan ni. Okey. Lepas tu yang di sini senanglah. Jadi 2 kita boleh pindah ke sana. Jadi kosong dengan 2 ni operasi apa kalau kita pindahkan? Darab. Jadi 2 darab kosong jadi berapa? Kosong. Jadi last kali saya tinggal di atas itu A tambah 4 sama dengan berapa? Kosong kan? Betul?
Nah, bila kita pindah, saya tak buatlah tanda 2 darab kosong tu. Tapi kamu tahulah kosong darab 2 ni kosong lah kan. Jadi, A tambah 4 sama dengan kosong. Jadi, A, macam mana mau cari A? Kita dapat sudah tahu. Kita pindahkan lagi. Ini positif 4, pindahkan jadi negatif. Jadi di sini saya buat kosong. Tadi kosong kan di sebelah kanan dia. Jadi kosong negatif 4 ataupun kosong tolak 4. Jadi apalah? Negatif 4. Jadi kita dapat sudah A dia adalah negatif 4. Cuma step dia panjang sedikit lah. Sebab kita mencari sesuatu yang bukan macam tadi. Yang tadi kita cari titik tengah dia. Sekarang titik tengah dia bagi sudah kosong ni. Yang sebelah kanan ni sebelum ni kita yang cari dia kan. Tapi sekarang ni sebelah kanan ni dia bagi sudah. Dia mau cari yang sebelah sini lagi. Okay, jadi yang itu step yang itu sebelah depan. Jadi sebelah belakang dia benda yang sama. Jadi yang ini sebelah belakang dia saya panggil dia belakang lah. Dengan sebelah belakang sini kita samakan je. Jadi kita ada persamaan lagi satu. Iaitu B tambah kosong bahagi 2 sama dengan berapa? 3. Okey, sama dengan 3. Jadi ini lagi mudah lah sebab B tambah kosong berapalah? B tambah kosong boleh kira terus kan? B tambah kosong, kosong tak ada apa-apa. Jadi B per 2 sama dengan 3. Jadi B pindahkan 2 operasinya darab. Jadi B adalah 3. Kalau mau buat darab 2 pun bolehlah buat 3 darab 2. Jadi berapa? 6. Dia dapat B sama dengan 6. Jadi menjawab soalan dia. Soalan dia tanya apa tadi ya? Okey, belum lagi, kita belum habis. Soalan tanya koordinat. Jadi kita ada A, kita ada negatif 4. B kita ada 6. Soalan baca betul-betul. Dia tanya koordinat. Dia tak tanya A dengan B dia tanya koordinat. Jadi buat sahaja. Tengok balik koordinat kamu susun tadi. A mesti di depan, B mesti di belakang. Jadi jawapan kamu ikut je susunan dia. Jadi di sini P KP dalam kurungan negatif 4. A dulu kan di depan. Baru koma dengan 6. Macam tu. Ni jawapan dia. Mesti dalam koordinat. Kalau ada kurungan, ada koma ni, inilah nama dia koordinat. Okey. Yang tanda depan ni kalau tak tulis tak apalah. Tapi dia tak bagi tahu kan soalan A ke, soalan B ke. Jadi kalau mau selamat kamu buatlah P di depan tu. Maksudnya merujuk pada titik P sahajalah. Okey, untuk yang ini ada untuk yang titik P ni ada soalan. Ada. Ya ada kan? Ada. Bolehlah kan ikut ni. Boleh. Okey. Jadi untuk titik yang satu lagi koordinat R. Okey, kalau koordinat R benda yang sama cuma garisan dia lain. Okey, tapi kaedah dia sama. Kamu boleh labelkan apa-apa yang kamu mahu di sini. Kalau tadi kita sudah pakai A, B, mungkin sekarang ni kita pakai H, D lah kan. H tu Hafiz, Dennis tu D, contoh. Kan? Tak kisahlah simbol apa. Kamu guna simbol yang sama, tak ada masalah. Kan? Jadi kaedah sama, maknanya yang depan dengan depan tambahkan. Okey, lepas tu bagi 2. Kamu buat yang belakang dengan belakang tambahkan, lepas tu bagi 2. Ini saya tak tunjuk lah. Ini kamu cuba guna tengok balik macam mana saya bincang tadi tu yang untuk mencari titik ataupun koordinat bagi P. Kaedah dia sebiji sama. Sekarang huruf je yang tinggal yang lain. Dan titik tengah dia lain lah. Nilai dia sekarang kosong, negatif 2. Okey, yang tadi kosong 3 kan. Sekarang kosong, negatif 2.
Ada lain sikit lah. Okay. Baik, itu adalah contoh bagi latihan soalan yang kelima. Okay, soalan keenam saya tak bincang sekarang. Sebenarnya soalan keenam ni baru masuk arah kebat yang sepatutnya lah. Maksudnya kalau siapa yang mau test diri sendiri boleh try lah hingga soalan ke-6, tapi tak wajib lah. Okay, kalau dapat soalan yang kelima tu pun kira okey sudah sebenarnya. Tapi kalau saya jadi kamu, memang kita cuba supaya cabar diri kita lah buat nombor 6 kan. Tapi tak kisahlah, saya tak kisah kamu buat 6 ke tidak. Tapi sampai ke-5 ni memang mesti boleh lah. Yang kelima sampai nombor 5 tu kena boleh. Okay, kena boleh buat. Okay, setakat ni ada persoalan tentang mana-mana soalan yang dibincangkan tadi. Kalau ada tanya sekarang, tak ada boleh WhatsApp ataupun chat secara personal lah. Okay, nanti kalau ada apa-apa lagi yang tak faham, kamu boleh tengok rakaman lah. Ini saya ada rakam lah, tapi tidak lama, dalam setengah jam gitu je. Okay, jadi kalau tak ada apa-apa, kita stop di situ. Okay. Boleh? Boleh. GN, Amalina dengan GN? Boleh ciga. Boleh? Okay, kalau boleh, itu sahaja untuk kali ni. Jangan lupa nanti nama kehadiran tu saya belum lagi kan share. Astaghfirullahalazim. Nantilah saya share lepas saya tutup ni Jadi untuk itu rasanya sampai situ je lah. Okay, terima kasih kerana sudi jugalah join dan menjadi pelanggan tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tengah hari. Salam. Terima kasih ciga. Okay, Thank you, sama-sama. sir. Sama-sama.